Baik, kita mulakan surah Al-Qasas ayat yang ke 10 ya. Ayat yang ke 10. Baik ya, catatkan ayat yang ke 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbaha, dan jadilah ia fuad, hati, Ummi Musa, ibu Musa, fazi'an, yang kosong, in, bahwasanya kadat, hampirlah ia, latu bedi, sungguh ia nyatakan, bihi dengannya, laula, jikalau tidak, an, bahwa, robatna, telah kami teguhkan, ala, atas, qalbiha, hatinya, litakuna, supaya ia jadi, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula. Berkaitan dengan cerita Nabi Musa ketika kecil, yang mana ibunya risau nak menyimpan Musa ni. Akhirnya ia mendapat ilham supaya susukan dahulu. Kemudian layarkanlah dia di sungai. Dan dijanjikan dalam ilham itu bahawa Allah akan kembalikan balik anak itu kepadanya. Dan anak itu pun dihanyutkan sehingga sampai kepada tempat mandi-manda Firaun, dan dikutiplah bayi ini. Dan siapa melihat bayi ini pasti akan jatuh kekasihan. Biasanya kalau bayi-bayi ini akan dibunuh, bayi-bayi Bani Israel. Tapi yang ini dikutip kerana kasihan sangat dengan bayi ini. Maka ia jadikan sebagai anak angkat, dipelihara di istana Firaun sebagai anak angkat, dan dirahsiakan supaya orang tidak mengetahui bahawa yang dibela itu adalah kalangan Bani Israel. Okey. Sejak daripada itu, hati ibu ini jadi kosong. Bila anak ni sudah dihanyutkan, hati si ibu ni kosong. Fa'asba fuadu ummi Musa fazian. Dan jadilah hati ibu Musa yang kosong. Kalau ayam, ibarat ayam ni, kalau bertelur-telur, semua telur tak jadi, dia meroyan.
Dia meroyan. Ayam pun meroyan juga. Ya. Orang pun boleh meroyan juga. Ya, bila lahir anak itu tidak ada. Ya, maka dia boleh meroyan. Inilah terjadi kepada Ibu Musa. Ya, dah sampai peringkat meroyan. Meroyan. Ingkadat selatu bedi bihi, bahawasanya hampir-hampirlah ia sungguh ia nyatakan dengannya. Hampir-hampir Ibu Musa ni dah macam nak, ya, terjerit-jeritlah ibaratnya, nak mengadu. Siapa jumpa anak aku, ya? Siapa jumpa anak aku hanyutkan dia. Siapa jumpa, macam itulah ibaratnya. Sampai dia nak melapas-lapaskan, menyatakan macam tu dekat orang-orang. Laula an robatna ala qalbiha, jikalau tidak bahawa telah kami teguhkan atas hatinya, litakuna minal mu'minin, supaya ia jadi daripada orang yang beriman. Ya, kalau Allah tak teguhkan hatinya, nescaya dia akan menyatakan, ya, bertanya kepada orang-orang, siapa yang jumpa anak aku. Pada masa itu bukan jadi kebaikan buatnya, bahkan akan jadi, ya, sengsara hidupnya. Ya, dia akan dikenakan tindakan oleh orang-orang Firaun. Hampir-hampir dia dah meroyan dah. Dah hampir-hampir nak macam itulah. Ya. Nak melahirkan perasaan kepada orang-orang siapa yang jumpa anak dalam sungai ni. Macam itulah. Tapi Allah teguhkan hatinya supaya ia jadi orang mukmin. Baik, sama lagi ayat yang ke-11. Waqalat, dan telah berkata ia, li ukhtihi, ya, bagi saudara perempuannya. Li tu elok terjemah kepada, ya, lagi cantik. Li tu bagi tu terjemah kepada. Kepada saudara perempuannya. Kusihi, selidikilah oleh engkau akannya. Selidikilah oleh engkau akannya. Baba surat, maka telah melihat ia bihi, dengannya, an, dari, junubin, jauh, wahum, walhal mereka, la yash'urun, tidak mereka sedar. Baik. Waqalat li ukhtihi, dan telah berkata ia ni ialah Ibu Musa, li ukhtihi, kepada saudaranya, saudara Musa. Ya, nama dia pun nama Maryam, tapi bukan Maryam yang melahirkan Isa, ya. Nama dia juga Maryam. Ya, nama saudara perempuan Musa ni. Jadi, ya, Ibu Musa, ya, berkata kepada saudara perempuan Musa, namanya Maryam, kusihi, selidikilah oleh engkau akannya. Ya, maknanya cubalah selidiki, ya, cubalah ikuti, ya, kemana arah perginya anak yang dihanyutkan tu. Ya. Faba surat bihi, maka telah melihat ia bihi, dengannya, an junubin, dari jauh. Mana dipandang daripada jauh, ya, kemana hanyutnya dia punya sampan tu. Wahum la yash'urun, walhal mereka tidak sedar, mana tidak menyedari ada yang memerhatikan, ya, kemana perginya sampan itu. Macam tu, ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-12. Wa harramna, dan telah kami haramkan,
alaihi atasnya, maradi penyusu-penyusu, min qablu daripada dahulu. Faqalat maka telah berkata ia, hal adulukum, hal tu maukah, adulukum aku tunjukkan kepada kamu, ala atas, ahli baitin, ahli rumah, yakfulunahu mereka memelihara akannya, lakum bagi kamu, wahum walhal mereka, lahu baginya, nasihun orang-orang yang ikhlas. Baik, saya mak semula. Wa haramna alaihil maradi min qablu, dan telah kami haramkan atasnya penyusu-penyusu daripada dahulu. Maksudnya, Nabi Musa ini menangis. Bila menangis, tentulah jadi kerisauan kepada penghuni istana. Pada masa itu, masing-masing nak sukarela nak menyusukan bayi ini. Tapi bayi ini tak nak. Itu dikatakan haramna, telah kami haramkan. Mungkin bahasa yang sedap lagi, telah kami tegah. Telah kami tegah. Dengan bahasa haram tu maknanya boleh juga dimaksudkan telah kami tegah kepada penyusu-penyusu untuk menyusukan Musa. Jadi bila masing-masing nak menyusukan, nak sukarela nak menyusukan, Musa tak nak. Lagi risau. Faqalat maka telah berkata ia ni balik kepada saudara Musa tadi, saudara perempuan Musa. Bila dia tahu hal itu, dia bagi tahu, hal adulukum ala ahli baitin, maukah aku tunjukkan kepada kamu atas ahli rumah, yakfulunahu mereka memelihara akannya, lakum bagi kamu, wahum lahu nasihun walhal mereka baginya orang-orang yang ikhlas. Jadi saudara Musa ni maklumkan, mau tak aku nak tunjukkan ada ahli rumah, dia sanggup nak jaga anak ni, dia tu ikhlas, dia ikhlas, tidak mau minta bayaran apa, dia ikhlas, dia nak jaga. Mau tak kamu suruh dia jaga, dia jaga saja. Contohnya dibawa balik, dijaga, nanti petang pulangkan ke istana. Macam itulah ibaratnya. Mau tawaran ni, sebab anak ni tak nak kepada orang-orang lain, disusukan pun tak nak. Jadi bingung, ahli istana ni bingung. Baik, sama lagi. Faradatnahu maka telah kami kembalikan akannya, ila ummihi kepada ibunya, kai supaya taqarra ia sejuk,
ainuha matanya. Wala dan tidak tahzan, ia duka cita. Wali ta'lama dan supaya ia mengetahui. Anna bahawasanya wa'adallahi janji Allah hakun adalah benar. Walakinna dan akan tetapi aksarohum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Baik, saya semula. Faradatnahu maka telah kami kembalikan akannya ila ummihi kepada ibunya. Ya, jadi ya akhirnya ya si anak ini ya, yang dikatakan ahli baitin tadi, ahli rumah yang sanggup nak jaga, dia juga ikhlas, rupanya ibu Musa sendiri. Tapi tidak disedari, ini rahsia. Ya, tidak disedari oleh ahli istana. Ya. Jadi ibu Musa lah jaga Musa. Ya, kai taqarra ainuha supaya ia sejuk matanya. Wala tahzana dan tidak ia berduka cita. Jadi sejuklah hatinya. Ya, tenanglah fikirannya. Setelah dapat memeluk kembali ya anak yang dia dikasihi itu. Ya. Tapi ini tidak diketahui oleh pihak istana. Itulah dikatakan wali ta'lama anna wa'adallahi hakun. Dan supaya ia mengetahui bahawasanya janji Allah itu benar. Jadi ilham yang diberikan kepada ibu Musa itu adalah ilham yang benar daripada Allah. Dan Allah ini tanda janji Allah. Ya, telah mengembalikan semula Musa kepada ibunya. Tapi ya masih dianggap anak angkat kepada Fir'aun. Ya. Jangan sampai ibu Musa mengaku ini anak aku. Jawabnya disembelihlah jawabnya anakku. Ya. Walakinna aksarahum la ya'lamun dan akan tapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Ya. Kebanyakan ya, orang-orang Fir'aun tidak tahu bahawa sekarang anak ini sudah kembali kepada ibunya sendiri ya, yang menjaga. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-14. Walamma dan manakala balagha telah sampai ia asyuddahu dewasanya wastawa dan telah sempurna ia atainahu telah kami berikan akannya hukman hikmah wa ilman dan ilmu wa kadzalika dan seperti itulah nadzi kami balas al-muhsinin akan orang-orang yang buat baik. Baik, saya mas mula. Walamma balagha asyuddahu
Dan manakala telah sampai ia dewasanya. Ya, maknanya masa itu Nabi Musa sampai dewasa dikatakan 30 tahun ya, 33 tahun ya. 30 atau 33 tahun itu dikatakan sebagai dewasa ya. Wastawa, dan telah sempurna ia. Sempurna ni mana sampai 40 tahun. Tu nak tahu tu. Itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran mengatakan dewasa itu 30 tahun. Ya, bila 40 tahun tu maknanya sempurna. Atau bahasa kita sebut dah matang. 40 tahun dah matang lah tu. Ya. Bila dah sempurna sampai 40 tahun, atainau hukman wa ilman. Telah kami berikan akannya hukman, iaitu hikmah. Hikmah dan juga ilman, iaitu ilmu. Ilmu di sini ialah ilmu kepahaman dalam agama. Sebelum ia dibangkitkan sebagai nabi, sebelum dia dibangkitkan sebagai nabi, Allah sudah berikan dia sebagai ilmu kepahaman dalam agama. Wa kadzalika nazil muhsinin, dan seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Ya, seperti siapa? Ya, Musa ini. Ya. Baik, sambung lagi. Wadakhala, dan telah masuk ia. Al-Madinah, ke kota. Ala, atas. Khina, waktu. Ghaflatin, lalai. Min, daripada. Ahliha, penduduknya. Fawajada, maka telah ia dapati fiha, padanya, rajulaini, dua orang lelaki, yaktatilani, keduanya berkelahi. Haza, ini. Min, daripada. Syi'atihi, golongannya. Wahaza, dan ini. Min, daripada. Aduwihi, musuhnya. Fastaghashahu, lalu telah minta pertolongan ia. Kepadanya. Fastaghasahu, panjang lalu telah minta pertolongan ia kepadanya. Allazi, oleh orang yang. Min syi'atihi, daripada golongannya. Ala, atas. Allazi, yang. Allazi, orang yang. Min, daripada. Aduwihi, musuhnya. Fawakazahu, maka telah menumbuk ia.
maka telah menumbuk ia akannya. Musa oleh Musa. Faqada, maka telah selesai ia, maka telah selesai ia, bracket mati, alaihi atasnya. Qala, telah berkata ia, hadza, ini, min, daripada, amali syaitan, amalan syaitan. Innahu, sesungguhnya ia, aduun, adalah musuh. Mudilun, yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Mubin, yang terang. Semak semula. Wadakhalal madinata ala hina khaflatin min ahliha. Dan telah masuk ia ke kota atas ketika lalai daripada penduduknya. Mana setelah Nabi Musa ni, dia tak pernah berjalan keluar. Ya, sampai dia dewasa, barulah dia curi-curi keluar. Mungkin susah nak keluar atas kawalan istana yang ketat. Ya. Jadi Musa susah nak keluar. Akhirnya satu hari, dia tengah orang lalai, dia pun senyap-senyap keluar ke kota. Ya. Sampai di kota, ini satu ujian. Ya, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ya, maka telah ia dapati padanya ada dua orang, keduanya berkelahi. Ujian buat Musa, mula-mula keluar tengok orang kelahi. Ya. Allazi min syi'atihi, yang bukan. Haza min syi'atihi, ini daripada golongannya. Maknanya seorang ni daripada bangsa Bani Israel. Mana golongan Musa lah, orang Musa. Wa haza min aduwihi, dan ini daripada musuhnya, iaitu bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini ialah orang Firaun. Fastaghasahu allazi min syi'atihi, maka telah minta tolong ia akan kepadanya oleh yang daripada golongannya. Jadi orang yang sebangsa dengan Musa, iaitu Bani Israel, masa itu tengah dia berkelahi tadi, nampak Musa, dia minta tolong. Musa, tolong aku, Musa, tolong aku. Macam tu bahasanya. Alal lazim min aduwihi, atas orang yang daripada musuhnya. Jadi seorang lagi itu daripada bangsa Kipti. Jadi yang Bani Israel ini, dia minta tolong kepada Musa. Dia minta tolong daripada musuhnya, iaitu musuh daripada bangsa Kipti. Musa ini masih tertolonglah. Fawakazahu Musa, maka telah menumbuk ia akannya oleh Musa, ataupun telah meninju ia akannya oleh Musa. Mana Musa pun tinju atau tumbuk daripada musuhnya, iaitu bangsa Kipti. Faqada alaihi, maka telah selesai ia atasnya. Selesai di sini makna mati. Ya. Dia tumbuk mati. Musa ni tak pernah menumbuk. Tapi bila menumbuk pula mati orang tu. Tak ke terpinga-pinga dia.
Bukan niat dia nak membunuh. Dia nak leraikan saja. Ya, maka ditumbuk ya. Mati pula. Sebab itu ya, ahli-ahli ilmu dia mencari belah mana yang Nabi Musa tumbuk ni boleh KO. Jadi ahli-ahli tinju pun dia mencari juga. Ya, sebab mereka juga ada kisahnya tentang Musa ni. Ya, mereka punya ada kisah juga. Mereka juga cari poin mana yang Musa tumbuk boleh mati. Sebab itu peninju-peninju itu nak cari poin ni lah. Kalau dapat ni, cepat menang. Macam tu. Ya. Mati pula tak pernah meninju. Ya. Qala telah berkata, ya haza min amali syaitan. Telah berkata, ya ini daripada amalan syaitan. Innahu adumu dilum mubin. Ya, sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan yang terang. Macam kita lah. Ya, tak pernah-pernah ya, pukul orang. Pukul pula orang tu mati. Tak ke dia terasa yang kita ni jadi satu kesalahan besar. Ya, Nabi Musa macam tu lah. Ya Allah. Ini mesti kerja syaitan ni, kata dia. Aku tak pernah bunuh orang. Tak niat nak bunuh orang. Mati pula orang ni. Ya. Jadi terasalah dia punya menyesalnya. Walaupun dia tolong orang, hakikatnya ya, bila ya, orang yang dia dipukul tu mati, dia terasa satu kesalahan besar buat dia. Macam itulah. Ya. Terasa oleh Musa macam tu. Ini amalan syaitan. Ini mesti kerja syaitan ni. Ya. Aku tak pernah buat macam ni. Tiba-tiba jadi macam ni. Okey, kita sambung lagi. Qala telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Zalam tu telah menzalimi aku. Nafsi akan diriku. Faghfirli, maka ampunilah oleh engkau bagiku. Maka ampunilah oleh engkau bagiku. Faghfarolahu, lalu telah mengampuni ia baginya. Lalu telah mengampuni ia baginya. Innahu, sesungguhnya dia, dialah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Baik. Qala telah berkata ia, Rabbi inni zalamtu nafsi waghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah oleh engkau bagiku. Ya, ialah ya, dia bukan niat nak membunuh, tapi ya, mati pula dengan satu tumbukan. Ya, jadi ya, terasa ya, sedih sangatlah Musa ni. Sedih sangat bila terjadi macam tu. Jadi dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah bagiku. Faghfarolahu, ini jawapan Allah Ta'ala, maka telah mengampuni ia baginya. Mana perbuatan Nabi Musa itu, ya Allah telah ampuni. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya. Sambung qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, bima, dengan sebab apa yang, an'amta,
telah memberi nikmat engkau. Telah memberi nikmat engkau alaiya atasku. Falan, maka sekali-kali tidak akan aku jadi zahiran, menjadi penolong, lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Baik, qala telah berkata, ya Rabbi bima an'amta alayya, wahai Tuhanku, dengan sebab apa yang telah engkau beri nikmat alayya atasku. Falan akuna zahiran lil mujrimin, maka sekali-kali tidak akan aku jadi yang membantu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi selepas itu Nabi Musa kata kepada Allah Ta'ala, aku tak nak jadi zahiran, penolong. Aku tidak mau jadi penolong orang-orang yang berdosa. Penolong ataupun pembantu pun boleh. Tapi kalau orang tak ingat Tuhan, dia tak rasalah bersalah, tak rasalah berdosa dengan perbuatan dia. Walaupun perbuatan itu dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Bagi mereka ini, biasa je. Macam orang tak berdosa. Jadi, itu yang dikatakan, sama ke orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawapannya tidak sama. Baik, kita ada masa lagi untuk menyemak. Ada kerja rumah yang perlu disemak, kita semak dulu.